أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, rahmat dan inayah daripada Allah dapat kita berkumpul dan beriktikaf untuk kita meneruskan pengajian dan pembacaan kita daripada kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, peringatan berkaitan dengan kematian dan juga hari akhirat. Ya, alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat dapat juga hadir ke musalla ataupun surau An-Nur ini, walaupun tadi kita dengar azan macam salah sikit kan. Ya, okey, ya, dia ada terkurang hayya solat kan, falah itulah ya. Tapi benda tu benda yang bagi saya secara peribadinya adalah satu proses pembelajaran. Ya, proses pembelajaran untuk anak-anak kita, ya, untuk remaja kita. Ya, sejak akhir-akhir ini memang jarang-jarang kita dengar di corong-corong menara surau masjid kanak-kanak yang melaungkan azan. Sangat jarang sekali. Kan, kalau zaman saya kecil-kecil dulu tuan-tuan, mana yang kenal ayah saya, memang ada masa-masa dah pergi azan. Kan, dia suruh saya azan dekat corong Masjid Jami' Raja Tun Uda tu. Masjid tu bukan jangan masjid tuan-tuan. Masjid yang masa zaman tu masjid paling otai lah kat Shah Alam kan. Kita kena laungkan azan kat masjid tu. So benda tu satu tanggungjawab yang besar lah kan. So tak apa, proses pembelajaran untuk anak-anak kita mungkin pertama kali, mungkin suara dia dengar suara dia, kuatnya suara aku kan, hilang tune terus, apa lepas ni kan. So tak apa, benda tu sama-sama kita bantu. Jangan pula kita marah dia, jangan pula kita herdik dia, salahkan dia pula kan. Ya, kerana kesalahan itu juga, kesilapan itu juga adalah salah satu proses pembelajaran. Kalau tak salah nanti dia ingat dia betul aja. So mana yang salah kita betulkan, kita ajar lagi, betulkan lagi sebutan, susunan, biasakan. Nanti merupakan satu benda yang seronok. Yang seronok kalau kita dapat lazimkan ya, surau An-Nur ini antaranya waktu-waktu tertentu bagi peluang kepada anak-anak kecil ini untuk mereka melaungkan azan. Tak ada masalah sebenarnya tuan-tuan. InsyaAllah. Jadi kita akan menyambung pembacaan daripada kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Pada pembacaan yang lepas, pada Maulid Rasul itu kita dah belajar tentang sedikit pengenalan tentang kenapakah Nabi Muhammad itu dinamakan dengan nama Ahmad. Nama Muhammad merupakan nama yang terulung, kerana Muhammad itu adalah nama yang pertama sekali dinamakan di dunia itu dengan nama Muhammad, dan juga nama yang pertama sekali dalam bangsa Arab pada ketika itu yang merupakan yang terpuji. Dan nama Ahmad itu sendiri sudah diulang-ulang sebut dalam kitab Zabur, kitab Taurat dan kitab Injil, dan sudah pasti nama Ahmad itu yang terpuji, yang mendapat banyak pujian, yang merupakan junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi sebelum itu kita dah bacakan hadis berkaitan tajuk berkaitan dengan bab majaa fi ikhtiyaril buq'atil lidafni.
ya, bab berkaitan dengan memilih tempat yang baik untuk dikebumikan. Ya, antara tempat terbaik sudah semestinya adalah dikebumikan di salah satu bumi tanah haram, sama ada dikebumikan di Mekah ataupun di bumi Madinah. Sehingga kan Nabi SAW ada menyebutkan dalam satu hadis sahih, man istata'a an yamuta bil Madinah falyamut biha fa inni ashfa'u liman mata biha. Barang sesiapa yang berkemampuan untuk meninggal dunia di bumi Madinah, maka lakukanlah ataupun matilah dia di situ. Fa inni ashfa'u liman mata biha, kerana aku, yang Nabi SAW, akan memberikan syafaat kepada sesiapa yang meninggal dan dikebumikan di bumi Madinah. Mati ni maksudnya bukan dia bunuh diri kat Madinah, maksudnya kalau dia ada peluang untuk duduk lama di bumi Madinah, untuk dia pergi ke bumi Madinah dan berdoa dan memohon kepada Allah agar dimatikan, dikebumikan di bumi Madinah, itu juga adalah yang terbaik. Ya, antara janji Nabi akan memberikan syafaat kepada sesiapa yang meninggal di bumi Madinah. Walaupun begitu, ada juga sebahagian ulama yang menolak untuk tidak dikebumikan di bumi Madinah ini, ataupun di bumi Mekah. Kerana apa? Kerana sifat tawaduk mereka, merasakan bahawa mereka itu tidak layak untuk dikebumikan di Madinah. Bahkan ada sahabat yang meninggal ataupun tabi'in yang meninggal di bumi Madinah tapi minta ke bumi luar daripada tanah haram, kerana mereka beranggapan mereka itu banyak dosa, tak sanggup, macam tak selayaknya untuk dikebumikan di bumi yang penuh barakah itu. Jadi itu adalah pilihan. Sebab apa? Yang pertama sekali, kita pun tidak tahu bila kita mati. Yang kedua, kita tak tahu kita akan mati di mana. Dan yang ketiga, kita tidak tahu di manakah kita akan dikebumikan. Tiga benda ni tuan-tuan kita tak tahu. Ya, ada orang dia bagaimana dia mati itu bukan satu pilihan. Kan kita nak mati dalam keadaan yang baik, kan, dalam keadaan sujud, dalam keadaan kita baca Quran, dalam keadaan kita buat benda baik, kan. Sebagai contoh, baru-baru ini satu kes yang agak kita sebut sebagai tragis jugalah tuan-tuan. Bagaimanakah ada kemalangan yang berlaku yang agak viral baru-baru ni. Kemalangan yang berlaku menyebabkan kereta itu terbakar. Yang suami ini sempat keluar tapi tidak dapat menyelamatkan isterinya yang terperangkap dalam kereta itu dan mati dalam keadaan terbakar. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila kita selidik ceritanya, saya sebutkan kat sini alhamdulillah. Sebab apa alhamdulillah tuan-tuan? Pertama, dalam penceritaan tersebut bahawa isteri yang meninggal tadi, perempuan meninggal tadi, baru seminggu pulang daripada umrah. Kan, so bila orang baru balik umrah ni tuan-tuan, atau balik haji ni, kita boleh doakan dan harapkan adalah mereka itu pulang dalam keadaan kayaumi waladat ummuh. Ya, bila mereka balik dari umrah, balik dari haji ni, seumpama mereka itu terhapus dosa mereka. Ya, seumpama mereka itu bagaikan bayi yang baru lahir, kosong, zero dosa. So dalam masa seminggu tu seolah-olah macam baby yang baru seminggu lahir, mana ada banyak dosa sangat. Kan, itu yang pertama. Yang kedua, dalam hadis Nabi SAW, tak salah saya kita pernah baca juga kat sini, antara bentuk-bentuk syahid adalah mati dalam kebakaran. Ya, itu juga kategori mati syahid. So walaupun tragis nampak, lagi-lagi pilu lah kan, seorang suami nampak isteri tak dapat diselamatkan, terbakar depan mata, kan, tapi di sisi yang baik adalah satu, kematiannya itu selepas dia pulang dari umrah. Yang kedua, kematiannya itu juga dalam mati yang kategori mati syahid. Kan, apa-apa pun kita serah kebaikan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita harapkan juga kita ini juga tak tahu macam mana keadaannya tuan-tuan, bagaimana kita nak mati dan juga di mana. Kadang-kadang orang meninggal dunia, contohnya dia meninggal dunia di macam ada juga kes baru ni tuan-tuan, sama juga kes agak viral juga, kira junior sekolah saya lah, tapi saya pun tak kenal dia, tapi di sekolah yang sama, seorang doktor wanita tak silap saya, dia bercuti dengan mak dia di negara mana tak ingat. Kemudian dalam perjalanan nak balik itu meninggal dunia atas kapal terbang. Kan, di
di Lahore tak silap, Pakistan ataupun India macam tu. So terpaksa berhenti di situ untuk diuruskan jenazahnya, tapi tak dapat nak dikebumikan dekat situ. Kerana beberapa kekangan proses dan sebagainya, terpaksa dibawa balik ke Malaysia, dikebumikan di Malaysia. So meninggalnya kat mana? Meninggalnya dekat Lahore ataupun Pakistan, India. Pakistan tak saya, masa tu Pakistan tengah ada musibah banjir yang besar kan, negara sebahagian tempat kat situ. Meninggalnya di ruang udara Pakistan, di atas kapal terbang, turun untuk diuruskan, tapi tak dikebumikan kat situ, terpaksa dibawa balik ke Malaysia, dikebumikan di Malaysia. Jadi itu sebahagian kisah yang boleh jadi juga akan berlaku juga kepada kita, tuan-tuan. Kita tak tahu, boleh jadi juga akan berlaku kepada ahli keluarga kita. Kan pasal tu, tuan-tuan, kalau ada berita-berita yang seumpama ini, zaman-zaman sekarang ni orang suka memberikan komen yang pelbagai, mudah sangat nak beri komen. So kalau kita nak bagi komen sekalipun, biarlah komen yang murni-murni sahaja, yang baik-baik sahaja. Macam satu lagi kes saya suka nak kongsikan, biar kita ni terbuka minda kita sikit, yang kes dua beradik kan, tuan-tuan. Ini pun tragis juga kan, dua beradik bergaduh tempat duduk dalam kereta. Dah balik tu apa kisah kita tak tahu. Dia punya amarah tu tak boleh dikawal, ambil pisau baling, tercocok kat adik lelaki dia, meninggal dunia. Terus nak dibawa ke mahkamah atas tuduhan kanun keresaan dan sebagainya, bunuh. Allahu Akbar. Jadi benda ni pun sama juga, tuan-tuan. Kita kalau agak-agak macam setakat baca cukup lah. Tak payahlah kita komen apalah kakak, apalah dia, tak payah. Kita tak tahu apa yang berlaku sebenarnya, situasi yang sedang berlaku pada keluarga mereka, apa yang berlaku sebelum, selepas dan semasa. So kita doalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dah cukup. Itu pun sudah cukup. Kan, jangan kita menghukum pula ini tak. Kan, itu semua kisah-kisah yang sangat hampir dengan kita, untuk menyedarkan kita bahawa macam saya cakapkan tadi, kita tak tahu bagaimana kita meninggal dunia, bila kita nak meninggal, di mana dan di manakah kita nak dikebumikan. Yang kita mampu buat masa ini ialah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita semua, termasuk ahli keluarga kita, meninggal itu dalam keadaan yang baik, husnul khatimah, dan terjauh daripada fitnah. Fitnah termasuklah kata-kata cacian manusia dan sebagainya. Baik, jadi kita teruskan pada hari ini, tuan-tuan, insyaAllah pada bab yang baru, bab yakhtaru lil mayyit qaumun salihun yakunu ma'ahum. Bab yang menyatakan tentang memilih jenazah itu untuk dikebumikan bersama dengan kaum yang saleh, bersama-sama dengan mereka. Maksudnya dia pilih untuk dikebumikan di perkuburan atau bersebelahan dengan kubur orang saleh. Kharaja Abu Sa'id Al-Malini fi kitab Al-Mu'talif wal-Mukhtalif, wa Abu Bakar Al-Kharaiti fi kitab Al-Qubur min hadis Sufyan Al-Thawri an Abdullah bin Muhammad bin Uqail an Ibn Hanafiyah an Ali radhiyallahu anhu qala, daripada Ali radhiyallahu anhu berkata, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami, an nudfina mautana, untuk dikebumikan jenazah-jenazah kami, wasata qauma salihin, di tengah-tengah perkuburan ataupun di antara kubur orang-orang saleh. Fa innal mauta, kerana orang meninggal dunia itu yata'adzuna bil jari su, akan terganggu dengan jiran yang buruk, kama yata'adza bihil ahya, sebagaimana dia terganggu dekat dunia ini duduk dengan jiran yang tak baik. Kan, seolah-olah macam itulah. Maksudnya kalaulah dia duduk jiran tu yang suka buat bising, seumpama itulah kalaulah di dalam kubur itu dia duduk dikebumikan sebelah kubur orang tak baik, kena seksa, kena pukul, dia pun terganggu. Tapi nanti kita tuan-tuan, sebenarnya hadis ini ada kita cakap apa, ada dia punya ulasan tersendiri. Sebab apa? Dalam catatan kaki, nota kaki yang telah
nyatakan oleh pentahqiq ataupun pentakhrij hadis dalam kitab ini, Syekh Imad Zaki Al-Barudi menyatakan bahawa hadis ini lam aqif alaih, dia tak jumpa pun sumber dia. Kan kita baca macam logik macam logik tak logik kan. Kan takkanlah orang mati pun terganggu macam kita sekarang kan terganggu kan. Takkan terganggu bila dalam kubur pun macam tu. Kan. Jadi bila dia takhrijkan balik tu, takhrij ni maksudnya tuan-tuan, dalam beberapa kitab macam ni, kitab At-Tazkirah ni, kitab Imam Al-Qurtubi mengumpulkan, menyusun ikut bab, dan dia ambil hadis-hadis, dan hadis yang dikumpulkan dalam kitab ini tidak semuanya hadis sahih. Dia bukan kitab Sahih Bukhari tu, Sahih Bukhari, Sahih Muslim tu banyak semua sahih. Kitab ini diambil bila kita tengok pada takhrijnya, dikeluarkan takhrij satu ilmu nak tentukan hadis ini sahih ke, hasan ke, dhaif dan maudhu' dan sebagainya. Jadi bila dikeluarkan hadis yang saya bacakan tadi, lam aqif alaih, dia tak jumpa pun daripada sumber yang mana. Hadis yang kedua pula dalam bab yang sama, wa an Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza mata li ahadikumul mayit fahasinu kaffanahu, apabila meninggal dunia salah seorang pada kamu, maka jenazah itu hendaklah diperelokkan kain kafannya. Wa ajilu injazi wasiyatah, dan dipercepatkan urusan ataupun pembacaan wasiatnya. Wa a'miqu lahu fi qabrihi, dan dalamkanlah liang lahatnya. Wa jannibuhu jarasu, dan jauhkanlah dia daripada jiran yang buruk ataupun penghuni kubur yang tak elok. Baik. Qil ya Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, wa hal yanfa'ul jari salih fil akhirah, adakah masih lagi ada manfaat, ada kaitan jiran yang baik ni pada hari akhirat? Maka dijawab oleh Nabi SAW, ditanya balik penanya tersebut, Ibnu Abbas, hal yanfa'u fi dunya, agak-agak jiran baik ni dapat manfaat juga tak bila kita hidup dekat dunia? Kan bila kita duduk dengan jiran baik, agak kita dapat manfaat juga tak? Qalu na'am, sudah semestinya. Mestilah kalau kita dapat jiran baik, kadang-kadang makanan lebih dia kita pun dapat makan. Kadang dia tanam buah rambutan sebelah rumah dia, kita pun dapat makan rambutan juga. Kadang-kadang dia tolong buangkan sampah kita, tolong sapukan rumah kita. Kan, tu jiran baik lah. Qalu na'am, qala kadzalika yanfa'u fil akhirah, begitu jugalah ada manfaatnya di hari akhirat jiran kubur yang baik ni. Kan. Tetapi dalam hadis ini pula, dzakara Zamakhsyari fi kitab Rabi'ul Abrar, ditakhrijkan dalam kategori hadis maudhu'. Ayat dzakarahul Kitani fi tanzihus syariah. Ni hadis maudhu' ni yang saya akan kongsikan pada hari ini, tuan-tuan. Apakah itu hadis maudhu'? Kerana ada satu lagi hadis yang ketiga, wa kharajahu Abu Nu'aim Al-Hafiz bi isnadi min hadith Malik bin Anas an ammihi Nafi' bin Malik an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idfanu mautakum wasata qauma salihin. Ini lebih kurang macam pertama tadi, kebumikanlah jenazah kamu di pertengahan kaum orang saleh, fa innal mayyit yata'adza bil jari su, kerana jenazah itu akan terganggu apabila dikebumikan bersebelahan dengan jenazah yang tak baik. Maka hadis ini juga dikategorikan, ditakhrijkan sebagai hadis yang maudhu', ya, disusun dalam kitab Huliyah Abu Nu'aim dan juga Dhaiful Jami'. Baik. Jadi bab ini, tuan-tuan, bab yang nampak macam bagus, ya, iaitu memilih ataupun meletakkan jenazah itu dikebumikan bersama dengan orang-orang yang soleh. Alasannya apa? Dalam alasan hadis ini nyatakan bahawa supaya jenazah itu tidak terganggu dengan jenazah yang tak baik. Kan maksudnya macam kita kat dunia ni lah, kalau kita duduk sekali dengan jenazah yang duduk dengan jiran yang tak berapa nak soleh, selalu buat bising, selalu buat kotor, selalu macam-macam benda yang kita tak suka lah, maka kita pun tak senang dengan dia. Kan begitu jugalah digambarkan dalam hadis ini. Kalau kat kubur pun macam tu juga nanti. Kalaulah dia ni kena pukul, kena
tetak dengan malaikat kenapa, seumpama itulah kita duduk sebelah kubur ni pun akan terganggu. Kita ni mungkinlah kan dapat rezeki, amalan kita banyak, kubur kita terang, kubur kita luas kan. Tiba-tiba orang sebelah ni jangan tak, apa ni aku tengah tidur dia kena ketuk malaikat ni pun alah kan. Seolah-olah digambarkan macam tu. Tapi bila kita takhrijkan hadis ini, hadis itu hadis kategori maudhu'. Jadi sebenarnya saya nak kongsikan pada malam ini tuan-tuan, kita tak akan bacakan lebih lanjut berkenaan apa yang diulas dalam kitab Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah ini, tapi saya suka untuk kongsikan pada malam ini apakah itu hadis maudhu'. Sedikit ilmu tambahan untuk tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat Allah Subhanahu wa taala, untuk kita fahami, untuk kita betul-betul beramal dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kita mengetahui kedudukan hadis tersebut untuk kita beramal dengannya. Secara umumnya hadis ini ada 4 kategori, ada 4 tingkatan. Pertama, hadis sahih. Hadis sahih ni maksudnya hadis yang sangat kuat lah. Dari segi perawinya, dari segi matannya, dari segi hukumnya, memang boleh diguna pakai untuk hujah 100%, untuk pendalilan dan sebagainya. Yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan. Hadis hasan ni dia kurang sikit daripada hadis sahih, tapi masih lagi pada kategori yang boleh beramal dan boleh berhujah dengannya. Yang ketiga, yang kurang lagi daripada syarat-syarat yang sahih dan hasan, adalah hadis dhaif. Hadis dhaif ni masih lagi kategori hadis, tapi banyak kecacatan dalamnya. Kecacatan dalamnya, kecacatan, betul lah takut tersilap, kecacat, banyak cacatnya. Saya tak nak detailkan dalam hadis dhaif ni, tapi ulama secara umumnya mengatakan bahawa hadis dhaif ini kalau dalam bab fadail a'mal, dalam bab kelebihan beramal, boleh digunakan. Tapi kalau dalam bab hujjah, mengatakan kena buat ni, kena buat ni, kena buat ni, itu tak boleh diguna pakai sangat. Melainkan ada hadis sahih ataupun hadis hasan yang hampir serupa makna dengan hadis dhaif ini, yang menguatkan tentang amalan tersebut, baru boleh diguna pakai. Tapi kalau semata-mata hadis ni dhaif ini sahaja yang ada, tak ada lagi hadis hasan sahih, maka tak boleh dipakai untuk hujjah, untuk beramal. Tapi dalam bab fadail a'mal boleh digunakan. Baik, yang kategori keempat yang saya sebutkan kat sini malam ini, insya-Allah saya akan kongsikan berkenaan dengan hadis maudhu'. Ikutkan sebenarnya dia bukan hadis pun. Maudhu' ni maksudnya dia meletakkan. Dia maksudnya meletakkan apa? Meletak ni maksudnya benda tu tak ada pun, tapi dia ada-adakan. Maksudnya dia lebih kepada menipu. Senang cakap macam itulah. Nabi tak cakap pun, tapi dia menyandarkan kepada Nabi SAW. Sebelum saya nak jelaskan lagi bahawa hadis sahih ada menyebutkan, man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta di atas namaku, maka siaplah tempatnya di dalam neraka. Maksudnya kalau dia menyandarkan sesuatu hukum, menyandarkan apa tadi, sesuatu hadis, dalil itu kepada Nabi SAW, padahal Nabi tak pernah sebut pun, maka bersedialah tempatnya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka apakah itu hadis? Banyak lagi berkaitan dengan keadaan ataupun amaran kepada pencipta hadis maudhu' ini. Baik, sejarah pemalsuan ataupun pendustaan terhadap Nabi terhadap hadis Nabi SAW. Baik, tidak diketahui daripada kalangan sahabat Nabi yang berdusta di atas nama Nabi. Maksudnya di kalangan sahabat, di kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in, tak ada pun yang berdusta di atas nama Nabi. Kerana apa? Mereka dengan Nabi itu sangat rapat, dan sangat mustahil lah untuk mereka mendustai Nabi SAW ataupun untuk mengambil sesuatu perkataan yang tidak benar daripada Nabi SAW. Maka menurut ahli sejarah hadis, bermulanya pemalsuan hadis Nabi SAW adalah apabila berlakunya fitnah
yang membawa kepada pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kan, Sayyidina Uthman bin Affan ni tuan-tuan adalah khalifah Islam yang ketiga. Selepas Abu Bakar As-Siddiq memerintah selepas kewafatan Nabi 2 tahun, kemudian Sayyidina Umar 10 tahun selepas itu, 10, 11, 12, kemudian tahun yang berikutnya bila Sayyidina Uthman memerintah, berlakulah ataupun timbullah konflik di kalangan sebahagian tabi'in ini, yang menyebabkan mereka ini memfitnah, mencari-cari siapakah yang membunuh Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Maka pada waktu itulah masuklah golongan-golongan al-ahwa, golongan yang menurut hawa nafsu, apabila berlakunya perpecahan dan perselisihan yang membawa kepada pendustaan terhadap hadis Nabi SAW. Jadi dia mereka hadis Nabi ini untuk memenangkan mereka. Kan, jadi mereka nak lawan, tak ada, kita cakap tak ada hujah yang kuat, so dia reka-reka satu hadis, mengatakan ini Nabi sebut ni, padahal Nabi tak sebut pun. Bermulalah dekat situ, ya. Baik, maka kedudukan hadis palsu ini, hadis maudhu' ini lebih senang kita kata hadis palsu lah, ya, bukannya hadis, tapi adalah hadis palsu dan hadis rekaan, adalah seburuk-buruk hadis dhaif. Kan, dhaif tadi kita kata dah hampir-hampir dah, tapi masih lagi boleh digunakan pakai. Yang ni maudhu' ni bawah lagi pada tu, kan, tak boleh pakai langsung. Jadi ni sebab apa tuan-tuan? Sebab apa? Sebab dalam zaman kita dan dah akhir-akhir ni, macam-macam yang kita terima tuan-tuan. Lagi-lagilah zaman copy paste, zaman share. Senang sangat nampak macam baik ni, pop share, nampak macam baik ni, copy paste, kan. Padahal sumbernya tak betul, tak tidak, walaupun nampak benda baik. Kan, lepas tu kita sandarkan pula kepada Nabi, sandarkan pula kepada sunnah. Itulah yang lebih memburukkan identiti Nabi, image Nabi SAW. Padahal Nabi tak pernah cakap pun macam tu. Ya, i'lam anna al-hadith al-mawdu' syarr al-ahadith dha'ifah. Ya, dan juga al-mawdu' huwa al-mukhtaliqul mudawwa' wa syarr ad-dha'if. Ini semua adalah hadis yang direka-reka dan dicipta untuk memburukkan Nabi SAW. Baik, menurut Imam Al-Baiquni, hadis maudhu' atau palsu inilah hadis dusta yang direka atau dicipta dan disandarkan kepada Nabi SAW. Kita sebut tadilah bahawa hadis ini tidak datang daripada Nabi, sama ada ia berbentuk ucapan, perbuatan, takrir, dan ia disandarkan kepada Nabi SAW secara tersalah, sengaja, kejahilan dan juga muslihat. Boleh jadi sebab berlakunya periwayatan hadis maudhu' ini mungkin tersalah. Kan, tersalah. Contohnya mungkinlah Nabi cakap suruh makan buah labu, kan, buah labu, tapi macam mana tak dia tersilap meriwayatkan hadis, dia cakap Nabi suruh makan buah tembikai, sebagai contoh. Kan, jadi kat situ kalau kita detailkan dalam ilmu pembacaan hadis dari segi ilmu jarah wa ta'dil, berlaku kecacatan pada hafazan, pada ingatan perawi hadis tu. Bila berlaku kecacatan menyebabkan lari terus dia punya maksud itu, kan, lari terus. Kalau dia sikit-sikit sipi-sipi okey lagi. Labu macam ni, buah labu boleh tukar kepada tembikai sebagai contoh. Kan, Nabi tak cakap pasal tembikai pun, tapi Nabi cakap pasal labu, tapi dia akan itu dalam kategori tersalah ataupun memang sengaja. Sebab apa sengaja tuan-tuan? Contoh yang sama, sebab dia suka makan tembikai. Kan, dia nak orang lain pun makan tembikai sama-sama dengan dia, jadi dia buat hadis, marilah kita makan tembikai kerana Nabi suka makan tembikai. Kan, jadi orang tak suka pun, orang apa cakap, benda tu tak berlaku pun, Nabi tak sebut pun. Sebagai contoh juga mungkinlah boleh kita kaitkan pada zaman ini. Contohlah dia itu peniaga tembikai. Kita tidak menyalahkan peniaga tembikai, berniaga tu betul. Tengok dia punya tembikai tu tak terjual. Orang sebelah ni jual langsat habis, orang sebelah jual durian habis, dia jual tembikai tak habis. Tak boleh ni. Dia pun mulalah cari dalam perkataan Google, perkataan Arab sikit,
print atas tu, sesiapa yang makan tembikai maka dia akan dapat masuk syurga, sebagai contoh hadis Nabi. Kan orang, contohnya kita makan tembikai nanti boleh masuk syurga. Dia sengaja mewujudkan hadis atas nama Nabi itu untuk faedah duniawi dia. Benda ni bukan berlaku pada zaman kita, mungkin ada, tapi mungkin zaman-zaman sebelum itu pun ada, antara sebab dia sengaja mewujudkan hadis ini bersandarkan kepada Nabi. Yang ketiga, sebab jahil ni tuan-tuan, dalam bab ilmu hadis sebenarnya memang satu, dalam kita nak mengeluarkan sesuatu hukum sebagai contoh, atau kita nak membaca kitab-kitab Arab yang kita kitab muktabar ini, perlu ada ilmu asas dalam bahasa Arab, perlu ada ilmu asas dalam hadis dan sebagainya. Ini kita ni tak belajar kat mana-mana, tak tahu, tiba-tiba terus baca, kita sebut tu tersalah sebut. Itu yang jadi salah faham orang tu. Dia huraikan pula, syarahkan hadis tu ikut kepala dia. Kan, jadi benda tu benda yang tak betul. Itu disebab jahil, jadilah hadis maudhu'. Dan juga muslihat. Jadi saya cakap, dia nak memenangkan sesuatu pihak, dia memburukkan pihak yang lain. Berlaku pada zaman zaman saya tengok zaman tahun berapa, orang yang sangat ta'asub pada mazhab. Kan, sampai pada satu ketika tuan-tuan, Kaabah tu di Mekah tu tuan-tuan, kan ada 4 penjuru kan, 4 penjuru. Sampai di Mekah tu setiap penjuru tu ikut mazhab. Contoh penjuru Kaabah ini mazhab Maliki, solat kat sini. Contoh kat situ mazhab Hambali, solat kat situ. Mazhab Syafi'i, solat kat situ. Mazhab Hanafi, solat, tak boleh campur. Sebab ta'asub mazhab sangat. Alhamdulillah zaman ini tak adalah pembahagian macam tu lah. Ikutlah imam tu mazhab apa, semua ikut. Tak kisahlah datang dari Asia, datang dari Eropah, datang dari Afrika, mengikut imam yang satu. Walaupun mazhab berbeza. Sebab apa? Dalam bab solat ni adalah lain sikit-sikit, tapi lebih banyak yang sama berbanding yang lain tu. Maka ikutlah. Bukan kita cakap kita tak ikut mazhab, kita masih pada mazhab kita, tapi setakat berimamkan dengan mazhab yang lain, tak ada masalah. Yang penting bukan mazhab yang sesat lah. Kalau kita ikut mazhab Syiah, memang salah lah. Baru ini juga ada satu video viral tuan-tuan, Syiah ni pun tuan-tuan, banyak kelompok juga. Kan, ada yang dia solat rukuk, lepas tu bangun, lepas tu rukuk, lepas tu bangun, rukuk, berapa kali rukuk tak tahu. Kan, kalau solat gerhana lain, dia Fatihah, lepas tu bersurah panjang sikit, rukuk, lepas tu bangun. Ni rukuk ni banyak kali. Bukan macam solat gerhana tu lain ya tuan-tuan. Yang tu juga berlaku. Jadi kelompok yang ta'asub pada mazhab ni, dia terpaksa mereka hadis supaya menyokong mazhab dia tu. Kan, sebagai contoh ni, dia tak ada, tapi sebagai contoh, katakanlah kita dalam mazhab Syafi'i baca kunut, kan mazhab Hambali tak baca kunut sebagai contoh, orang solat subuh, maka dia terpaksa mereka Nabi baca kunut ni supaya pengikut Hambali pun ikut baca kunut, seolah-olah macam itulah direka, diciptakan hadis itu. Itu antara contohnya. Baik, jadi apakah hukum meriwayatkan hadis palsu? Berhenti siap untuk azan isyak. So azan isyak siapa? Ini bukan budak. Okay, nanti kita balik tentang hukum meriwayatkan hadis palsu tuan-tuan.
Baik, kita teruskan sikit lagi berkenaan dengan kaitan dengan hadis maudhu' ni. Baik, apakah hukum meriwayatkan hadis palsu? Ada pun hadis maudhu'. Baik, kalaulah kita terjumpa, contoh macam tanggungjawab saya sebagai pengajar di surau di masjid ni tuan-tuan, macam saya buka kitab, saya bacakan bab yang berkaitan, hadis yang berkaitan. Jadi saya kena bacakan juga. Sebab apa saya kena baca? Sebab pertama, amanah saya untuk membacakan kitab ini dari kulit ke kulit, maksudnya dari awal sampai akhir kena bacakan hadis-hadis berkaitan. Tapi bila dalam bab ini, bila ditakhrijkan ada hadis maudhu', jadi saya kena bacakan juga hadis maudhu' tersebut. Untuk apa? Okey, sebabnya macam ini tuan-tuan. Maka para ulama menyatakan bahawa tidak dibolehkan atau haram bagi kita meriwayatkan hadis palsu apabila diketahui akan keadaannya palsu, melainkan bagi menjelaskan akan kepalsuannya. Jadi amanah dan tanggungjawab saya sebagai penyampai ilmu untuk membacakan hadis yang berkaitan tadi. Yang berkaitan apa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan dengar hadis berkaitan, kita hendaklah kebumikan jenazah sebelah kubur orang soleh. Sebab apa? Supaya jenazah itu tidak terganggu dengan jenazah sebelah kubur yang jahat. Kan? Ikut logik ni tuan-tuan, kita pun tak tahu. Kan, kita yang ke atas dunia ni, masa kita ke bumi jenazah, kita tahu tak apa berlaku kat kubur sebelah tu? Tak tahu pun. Kan, dia kena seksa ke, kubur dia bercahaya ke, kita tak tahu. Ini kita pula pandai. Oh, jangan, aku tak nak kubur kat sini, dia ni orang jahat. Itu jahat kat dunia. Kita tak tahu bila dalam kubur mungkin ada amalan-amalan sir dia, amalan-amalan rahsia dia, sedekah dia, amalan sendiri dia. Kita nampak dia jahat, mungkin dalam tu lebih tenang, dalam kita pun tak tahu. Jadi benda tu sendiri dah bercanggah dengan akal. Sebab kita tahu, kita pula pilih. Melainkan memang apa yang mampu kita buat, kita kumpulkan perkuburan orang Islam satu tempat,
orang agama Hindu satu tempat, orang agama ni lain. Tu mungkin, tapi itu pun hakikatnya kita tak tahu. Mungkin kematian mereka, walaupun hidupnya mereka dalam keadaan kafir, tapi kita tak tahu masa dia meninggal dunia tu mungkin dia dapat sempat melafazkan lafaz syahadah. Kan, mungkin semasa dia meninggal dunia itu dalam hatinya ada keimanan dia yang sahih kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sebab atas dokumen duniawinya, dia terpaksa dikebumikan di perkuburan bukan orang Islam. Mungkin juga yang orang Islam pun ada sebaliknya. Mungkin hidupnya macam orang Islam, tapi kita tahu semasa kematiannya itu, na'udzubillah, tergelincir akidahnya, tapi sebab dokumennya itu sebagai orang Islam dikebumikan dalam tanah perkuburan orang Islam. Jadi benda ini saya bacakan hadis tadi untuk menjelaskan supaya jangan kita terima hadis ini, bahawa hadis ini adalah hadis yang maudhu', tertolak, tak boleh jadikan hujah, tak boleh pakai untuk fardhu, tak boleh pakai langsung. Maksud saya bacakan tadi untuk menjelaskan tentang palsunya hadis ini. Ya. Jadi tuan-tuan, kalau kita belajar lebih, kalau tuan-tuan lebih mendalami dalam bab ini, nanti kalau jumpa dapat takhrijnya hadis ini, ni hadis ini tak boleh pakai. So kalau kita ni standard yang orang awam lah. Orang awam maksudnya tidak berapa mendalami dalam mempelajari ilmu hadis ni, peringkat kita cukuplah sekadar kita tidak menyebarkan hadis maudhu' tu. Nampak dalam bawah tu ada nota kaki, hadis ni hadis palsu, hadis ni hadis maudhu'. Kita pun macam saya ni alhamdulillah ada sedikit lah ilmu, faham sikit bab-bab hadis ni kan. Kalau mungkin tuan-tuan yang tak berapa nak faham sangat, tapi ada nota kaki kat situ hadis palsu, so tak payahlah, kita setakat delete cukup. Kan? Tapi kalau tuan-tuan ada ilmu lebih sikit, terangkanlah sebab apa hadis palsu, sebab ni sebenarnya kan. Tapi kalau kita tak ada apa-apa, agak-agak macam meragukan pula, delete terus, dah tak payah sebar-sebarkan. Okey. Ciri-ciri tanda-tanda hadis palsu, dalam kitab ada menyatakan. Pertama, pada sanadnya. Pada sanad itu ada ikrar atau pengakuan daripada perawi tersebut bahawa dia telah mencipta hadis tersebut. Ini memang dia mengaku dia mencipta hadis, mana bukan daripada Nabi pun ada pengakuannya. Yang kedua, terbukti daripada pengakuannya bahawa dia telah berdusta. Kan, contohnya bila dikaji balik periwayat hadis tu, aku telah mendengar hadis ini daripada syekh sekian di tempat sekian, sedangkan syekh tersebut diketahui tidak pernah masuk atau sampai ke tempat tersebut. Maksudnya macam saya lah tuan-tuan. Tuan-tuan cerita kat saya, okey, saya dapat hadis ni pada Ustaz Hashim Fikri. Dapat dekat mana? Saya dapat hadis, belajar dengan Ustaz Hashim Fikri ni di negara China. Lepas tu yang kita yang kenal ni, bila masa pula Ustaz Hashim Fikri ni pernah pergi kat negara China? Kan, nampak kat situ dah ada ciri-ciri tak betul tu. Kan, ataupun dia cakap, saya ni pernah belajar dengan Ustaz Hashim, pernah belajar kan. Masa bila belajar? Saya belajar dekat masjid Ubudiyah sebagai contoh. Ubudiyah, Ustaz Hashim tak pernah ngajar ke masjid Ubudiyah. Kan, so dekat situ antara bentuk macam mana kita boleh dapat detect, ni bukan hadis yang betul ni. Dia dapat ilmu ni bukan bersumber yang itu dalam hadis, tuan-tuan. Maknanya dalam zaman sekarang ni pun, lagi-lagi nak musim dekat pilihan raya ni kan, kita nak tapis tu, antara kaedahnya bukan sama lah. Sebagaimana ulama menapiskan sumber-sumber dan untuk mengularkan sesuatu hadis tu, samalah juga nanti kita nak dapatkan sumber-sumber yang sahih tentang ini. Dia punya kaedah tu lebih kurang sama je. Dia cakap ni macam ni, masa tu tak ada pun dia kat sini, bila masa dia cakap, ataupun masa tu dia tak ada kat sini, kat mana sebenarnya dia cakap. So kita boleh detect dua dari segi masa tu. Ini kalau buat mahkamah lagi detail lah. Tapi maksudnya kalau kita nak tapis, tak tahu dah bila masa dia cakap macam ni, dekat mana dia cakap. Lagi-lagi zaman sekarang ni orang senang kan, ambil gambar sikit, tulis kat bawah tu ayat dia. Dia bercakap ni. Ni satu gambar, tak gambar zaman bila, satu ayat tu betul ke dia cakap, kat mana, bila. So yang tu lah kita kena
aplikasikan pembelajaran ilmu hadis ni dalam kita menerima sumber-sumber yang sahih walaupun dari mulut orang-orang biasa. Boleh diaplikasikan benda tu tuan-tuan ya. Dan sudah pasti dalam mengenali hadis maudhu juga, perawi tersebut terkenal sebagai seorang pemalsu hadis. Ni kalau kita belajar ilmu jarah wa ta'dil lah, ilmu mengenal perawi hadis ni, dah ada orang ni memang betul, orang ni dia tak betul sikit, dia ada suka menipu, tak boleh dipercayai, adalah kan. Sama juga tuan-tuan, kita ni nak menerima perkhabaran ni, kita kenal tak orang tu macam mana. Kalau agak-agak dia melakukan, kena tanya lebih sikit kat orang lain, betul tak dia ni cakap macam ni, betul tak cakap macam ni. Tapi kalau orang tu orang yang kita boleh percayai, jarang-jaranglah kita nak cakap dia ni menipu. Kan, tapi kena selidik juga. Maksudnya itulah kaedah dalam kita menapis berita ataupun menapis hadis maudhu ni. Baik, pada matanya, sekali lagi tuan, pada matanya, pada ayatnya tu, teks hadis tersebut bercanggah dengan Al-Quran, usul-usul dan kaedah agama. Ni nak tak nak kena belajar ilmu-ilmu asas agama lah. Kan, mana benda, kalau contoh cakap solat subuh cukup sekadar 1 rakaat, kan Nabi ada sebut, itu dah confirm kita tolak. Mana ada subuh 1 rakaat, tak akan ada punya. Subuh mana-mana mazhab sekalipun tetap 2 rakaat. Itu kita tolak siap-siap. Maknanya memang bercanggah dengan kaedah agama sebagai contoh. Teks hadis bercanggah dengan teks hadis sahih yang lain. Maksudnya kita ada belajar, dalam satu bab tu contoh ada hadis sahih, tiba-tiba hadis dhaif ni bercanggah dengan hadis sahih, maka tolak terus hadis maudhu tu, ambillah hadis yang sahih sahaja. Baik, bertentangan dengan naluri penyaksian dan ilmu sains. Maksudnya tuan-tuan, walaupun Nabi boleh menyatakan sesuatu yang luar daripada akal, tapi ada benda yang kena juga dikaitkan dengan ilmu sains yang sahih, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis dan sumber-sumber utama dan agama. Melainkan dalam beberapa bab, contoh dalam bab peristiwa Isra dan Mi'raj, dalam peristiwa benda-benda yang ghaibiah yang lain, itu kita kena beriman. Tapi jangan terlalu melampau, melampau sampai benda tu tak masuk akal langsung. Yang tu tak boleh. Pasal tu kena tengok sumber hadis-hadis tersebut. Baik, teks tersebut tidak dalam kitab hadis yang muktabar, kelemahan pada susunan lafaz dan juga makna. Maksudnya kalau kita biasa baca hadis ni, cantik bila Nabi sebut sesuatu tu, susunan ayat Nabi tu hampir macam Al-Quran susunan dia tu. Tapi kalau tiba-tiba, ini kena belajar dari segi ilmu balaghah tuan-tuan lah, ilmu ayat bahasa Arab ni, nampak ayat tu macam tak kena tepat tu. Mana yang tu dari kalau orang yang alim dalam ilmu bahasa Arab, nahwu sarf sebagainya, ini macam bukan hadis ni, bunyi pelik. Orang cakap apa? Bunyi pelik. Kan? Bunyi pelik. Sebagai contoh, kalau biasa kita dengar saya makan nasi berlaukkan ayam sebagai contoh. Ini dia buat ayat kat situ, saya makan ayam berlaukkan pinggan. Mana berlaukkan pinggan? Nampaklah dia punya bahasa tu macam lain. Walaupun benda tu boleh jadi ya, boleh jadi tak, tapi itu antara contoh lah untuk menyatakan bahawa ini bukan Nabi cakap, Nabi tak cakap ni. Macam tu lebih kurang. Baik, terkandung dalam teks hadis perkara-perkara yang dilihat melampau yang mustahil bagi seorang Nabi mengucapkan kata-kata tersebut. Kan, sebagai contoh, mungkin ada benda yang Nabi mengeluarkan cacian yang berlebihan. Nabi tidak mencaci, kan, tapi Nabi kalau mencaci tu contoh wailak, maksudnya itu mungkin wail tu tentang satu benda yang akibat yang teruk dahsyat kepada orang-orang yang melakukan pendustaan terhadap agama dan sebagainya. Dan terkandung dalam teks hadis perkara-perkara bid'ah yang diada-adakan dan tidak mempunyai asal serta perawi tersebut termasuk dalam orang yang menyeru kepadanya. Baik, jadi antara tujuan dicipta hadis palsu, pertama saya sebutkan tadi pada awal, menyokong golongan-golongan tertentu, termasuk dah nak memenangkan mazhab akidah dia memburukkan akidah yang lain. Mencipta hadis terlalu ta'assub mazhab pun sama juga, nak memenangkan mazhab dia memburukkan mazhab yang lain. Dan termasuklah kalau zaman kita ni mengagungkan sesuatu parti politik ni, seolah parti politik lain salah sebagai contoh, ya. Dari segi kata-kata lain ni, dia menyandarkan pada Nabi, lagilah tertolak padanya. Kan, dendam terhadap agama Islam dan juga umat Islam, kerana hadis maudhu ini juga boleh jadi direka oleh golongan-golongan orientalis. Dia pun pandai bahasa Arab tuan-tuan,
Orang-orang orientalis, mereka penentang-penentang agama ni, dia buat ayat cantik, dia cakap ini hadis. Kita pun, oh ni bahasa Arab ni, orang ni pun cakap Arab sedap, kita pun ikutlah dia. Kan, padahal benda tu hadis yang direka, hadis maudhu, ya. Dan juga ada sebab nak menjauhkan manusia daripada agama, pun sebab berlakunya hadis maudhu. Dan sifat keinginan terlalu tinggi untuk merubah manusia ke arah agama. Ini contoh pernah saya alami, tuan-tuan. Masa tu zaman saya belajar, kecil-kecil lagi, kawan saya ni pun belajar juga. Kan dia cakap kat saya, senang cakap je lah, man takallama fil masjid bi umuri dunya hubita amaluhu 40 sanah. Saya ingat lagi matan dia, tapi bukan matan pun. Apa maksudnya? Barang sesiapa yang berkata-kata di dalam masjid tentang perkara-perkara dunia, akan terputus amalannya selama 40 tahun. Saya dengar pun, macam tu tak boleh cakap pasal dunia lah kat masjid. Dengan semangat saya masa tu, saya ingat saya form 2 ke form 3, umur masih muda lah, 14-15 tahun. Saya ambil whiteboard, tulis kat surau. Tulis man takallama fil masjid bi umur di dunia hubita amaluhu 40 sanah. Saya tulis untuk mengingatkan kepada kawan-kawan saya, jangan cakap perkara dunia. Padahal masa tu saya baru umur 14 tahun, 15 tahun. Kan, muda lagi, semangat lagi lah. Tiba-tiba ustaz saya datang. Ustaz saya masa tu dia balik dari Mesir ke Maghribi, tak ingat. Tapi ustaz yang berilmu lah. Dia kumpul masa tu, macam dia solat maghrib ni, dia buat pengumuman, siapa yang tulis ni? Kan, siapa yang tulis ni? Lepas ni jumpa saya. Dia baguslah, dia taklah nak sound masa tu. Lepas ni jumpa saya. So lepas habis isyak tu, saya pun jumpalah. Ingatkan macam kita nak dapat hadiah ke kan, sebab tulis hadis Nabi kan. Rupanya kena marah tuan, tapi tak kena rotan lah kan. Dia cakap, kamu dapat mana perkataan ni? Dia pun terangkan kat saya, ini semua adalah hadis palsu. Di situlah bermulanya kita cakap turning point untuk saya lebih faham agama, supaya kita lebih berhati-hati. Kan, walaupun nampak macam betul, kalau kamu bercakap perkara dunia dalam surau, dalam masjid, terputus amalan 40 tahun tu. Rupanya benda tu sebab apa? Tujuannya tadi untuk membawa keinginan terlalu tinggi untuk merubah manusia ke arah agama, supaya datang surau ni jangan cakap benda dunia, belajar, mengaji, apa semua. Nampak macam positif, nampak macam baik, tapi dia telah menyandarkan perkara yang salah kepada Nabi SAW. Walaupun nampak baik, tapi kalau benda tu bukan datang daripada Nabi SAW, tetap tertolak. Dan juga kategori hadis maudhu. Kan, ya. Dan menginginkan habuan tertentu, macam saya cakap itulah, orang tak datang kedai dia buat satu hadis supaya orang datang. Kan, jadi benda tu pun bahayalah, ya. Jadi banyak lagi perkara-perkara berkaitan tentang hadis maudhu ni. Jadi secara umumnya tuan-tuan, tanggungjawab dan peranan kita sebagai seorang mukmin yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seharusnya bagi kita menjaga nama dan batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tak mampu nak ikut sunnah Nabi secara keseluruhannya, tapi berhati-hatilah dalam kita menyebarkan sesuatu, dan jangan sesekali kita menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan secara umumnya, sekali lagi kesimpulannya, hadis maudhu adalah merupakan peringkat hadis dhaif yang paling buruk, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, bahawa meriwayatkan hadis palsu adalah haram, melainkan kalau kita baca dan kita jelaskan pemalsuan hadis tersebut untuk diberi kefahaman agar tidak disebar luaskan lagi tentang perkara-perkara tersebut. Jadi itulah sekadar perkongsian tuan-tuan. Bila kita bacakan balik bab yakhtaru lil mayyit qaumun salihun yakunu ma'ahum, dalam salah satu bab dalam kitab At-Tadhkirah ini, tetapi bila kita bacakan hadisnya berkaitan dengan hadis yang maudhu, kerana itulah saya menjelaskan bahawa tidak boleh langsung beramal dengan hadis ini, walaupun nampak macam macam logik, tapi benda tu tidak daripada Nabi, maka 100% benda tu tertolak, tidak boleh diamalkan langsung. Ya. Jadi semoga kita terus beramal dengan hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang hasan, dan dalam fadail amal dalam bab hadis dhaif, dan kita memahamkan supaya kita ni tidak dikategorikan orang yang terlalu melampaui batas dalam bab beragama, kerana Nabi itu sendiri mengajar kita perkara-perkara yang wasatiyah, yang sesuai
dengan amalan kita, dengan kehidupan kita sebagai seorang manusia. Maka kalau ada perkataan-perkataan yang disandarkan kepada Nabi yang secara logik akal kita nampak macam terlalu melampau, macam terlalu tak masuk akal, terlalu nak memburukkan pihak-pihak yang lain, so benda tu kita tawakuf, maksudnya kita cukuplah. Kalau kita tak dapat nak mendalami tentang takhrij, ilmu takhrij hadis ni sahih ke hasan, cukuplah sekadar itu. Jangan kita menyebarkan lagi, delete terus, dah jangan sebarkan. Kalau kita ada kemampuan, tanya orang yang lebih alim, ustaz hadis ni boleh pakai ke, ustaz hadis ni betul ke, dapatkan penjelasan yang sahih. Kalau rasa betul, kita beramal. Kalau benda tu memang tertolak, dah cukup delete, dan jangan disebarkan lagi. Itu adalah tanggungjawab kita dalam kita menerima satu ilmu dalam bab hadis, satu lagi dalam kita menerima ilmu-ilmu dan juga perkhabaran berita dari orang-orang sekeliling kita dalam media sosial dan sebagainya. Berhati-hatilah, ya, berhati-hatilah. Lisan, sama ada lisan lidah kita ataupun lisan tangan kita dalam kita menerima benda-benda yang sahih ataupun batil, dan dalam kita menyebarkan, berkongsi benda-benda yang sahih ataupun yang batil. Semoga kita mendapat panduan dan hidayah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala untuk beramal dengan amalan yang sebenarnya dan ikhlas kerana Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تسبيح كفارة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.